dihadapkan ke muka pengadilan. Berkait dengan itu, pada Jumaat lalu kita telah menghantar sebuah pesawat yang membawa satu pasukan khas sejumlah 133 orang, terdiri daripada pasukan SMART, pegawai-pegawai teknikal, kumpulan perubatan dan JAKIM ke kawasan bencana. Satu pasukan penyiasatan khas juga terdiri daripada wakil dari Malaysia, Belanda, Britain dan Amerika Syarikat telah dibentuk. Kepada ahli keluarga dan waris mangsa nahas pula, MAS telah pun menghantar seramai 40 kaki tangan ke Amsterdam untuk memberi bantuan dan sokongan moral kepada ahli keluarga mangsa. Selanjutnya, saya juga telah menerima banyak panggilan daripada pemimpin-pemimpin dunia yang memberi sokongan dan simpati serta berjanji akan menghulurkan pertolongan dalam apa je bentuk yang terdaya. Tentunya bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, saya merakamkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan mereka dan masyarakat dunia kepada Malaysia. Tuan dan Ketua, ketahuilah secara prinsipnya apa yang telah dilakukan ke atas mayat mangsa adalah perbuatan yang salah. Namun setidak-tidaknya hasil perundingan dengan ketua kumpulan pemisah, kita berjaya mengurangkan kerosakan yang lebih besar. Lantas, tidak semua tindakan perlu kita hebahkan. Dengan izin Tuan Ketua, sometimes we must work quietly in the service of a better outcome. Ya, ini ada kala kita mesti bekerja secara senyap dalam perkhidmatan demi mendapatkan keberhasilan yang lebih baik, terutamanya ketika berhubung dengan ketua kumpulan pemisah dengan nawaitu dan hasad murni bagi memastikan mangsa-mangsa dapat dikembalikan serta diberi penghormatan untuk disemadikan meskipun masanya sudah berlalu. Alhamdulillah, pada hari Isnin 21 hari bulan Julai yang lalu, dalam keadaan yang sukar, saya terpaksa mengambil keputusan berisiko demi kepentingan mayat-mayat mangsa tragedi dan untuk mendapatkan kepastian serta realiti sebenar tentang apa yang telah berlaku. Dalam hal ini, saya telah berunding dengan Alexander Borodai, Ketua Pemisah Pro-Russia, kerana kawasan berkenaan dikuasai oleh mereka. Hasil rundingan tersebut telah berjaya mencapai 3 persetujuan. Pertama, kesemua mayat mangsa MH17 yang ditemui dianggarkan berjumlah 282 telah dibawa dari Torres ke bandar Kharkiv di Ukraine dengan menaiki kereta api sebelum diterbangkan ke Amsterdam dengan diiringi oleh 6 anggota pasukan penyelamat Malaysia pada 1 pagi hari Selasa 22 Julai dan telah sampai pada pukul 11 pada waktu tempatan. Selepas kerja-kerja forensik yang akan dilakukan di Amsterdam nanti, semua mayat Malaysia akan dibawa pulang ke tanah air dengan seberapa segera. Tuan dan Ketua, saya melakukan perkara-perkara ini dan akan berusaha sedaya mungkin sebab saya sudah berjanji sewaktu bertemu dengan keluarga mangsa, seboleh-bolehnya menjelang Syawal ini semua mayat mangsa dapat disemadikan dengan selamat. Barulah damai dan tenteram hati-hati pihak keluarga korban tragedi. Kedua, 2 kotak hitam pesawat MH17 telah diserahkan pada pasukan Malaysia di Donetsk pada pukul 9 malam hari Isnin 21 Julai waktu Ukraine untuk dijadikan hak milik Malaysia. Tampaknya
agar sukar untuk kita meneruskan siasatan. Kotak hitam tersebut telah diserahkan pada pasukan penyiasat yang diketuai oleh negara Belanda dan akan dihantar ke London untuk siasatan lanjut. Ketiga, semua anggota penyiasat bebas antarabangsa diberi akses masuk dan jaminan keselamatan ke lokasi nahas untuk melakukan siasatan komprehensif terhadap tragedi MH17. Namun begitu, persefahaman tersebut belum lagi menjadi kenyataan sepenuhnya. Tuan Yang Dipertua, hakikatnya inilah takwim yang sungguh bertragis bagi kita. Meskipun begitu, pada saat dan detik-detik sukar, lagi amat menduga di bulan Ramadan inilah kita mesti memperkukuhkan lagi solidariti dan semangat perpaduan sesama kita demi menghadapi semua ini. Tiada kata-kata yang dapat melukiskan kesedihan, tiada umpama yang dapat menjadi ganti kehilangan insan yang dikasihi. Maka itu, demi menghadapi waktu-waktu sukar ini, tidak kira apa latar belakang politik dan agama, kita sewajibnya bersatu hati sebagai satu negara dan satu Malaysia. Sehubungan itu, janganlah membuat spekulasi yang boleh mengaibkan mangsa dan keluarga mangsa. Ini bukan masa untuk kita berwenang-wenang di sosial media menceritakan sesuatu yang barangkali faktanya tidak tepat atau tidak sah. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan Ahli Yang Berhormat Gilang Patah serta ketua-ketua parti lain kerana tampil memberi kenyataan yang menyifatkan tragedi MH17 seumpama pembunuhan beramai-ramai dan pembunuhannya mestilah dibawa ke muka pengadilan. Meskipun begitu, dalam masa kita masih diselubungi perasaan duka cita dan kesedihan yang amat sangat, kita sesekali tidak pernah lupa tentang nasib buruk yang menimpa saudara seakidah kita, rakyat Palestin di bumi Gaza, telah mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa akibat kekejaman dan kezaliman. Oleh itu, kita mendesak supaya gencatan senjata dilakukan serta-merta. Tuan Yang Dipertua, jelasnya walaupun banyak ikhtiar yang telah kita lakukan, namun masih ada lagi tugasan yang perlu diselesaikan. Walaupun masih getir dan mencabar serta menempuh pelbagai rintangan, kita tidak sekali-kali akan berhenti separuh jalan. Lantaran itu, kita menggesa penyiasatan mestilah dilakukan oleh sebuah pasukan bebas bagi menyiasat punca-punca pesawat MH17 terhempas. Beberapa persoalan yang ingin jawapan segera seperti adakah ia ditembak dengan peluru berpandu, angkara siapa bekalkan persenjataan, apa motif mereka sebenarnya. Lanjutan, adakah ia ditembak secara terancang dengan niat menjatuhkan pesawat komersial atau kesilapan yang tidak disengajakan. Pasti semuanya ini perlukan bukti yang jelas dan benar-benar sahih. Walau apapun yang dilakukan, ini tidak akan dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Bayangkan bagaimana anak yang berusia setahun membesar tanpa kasih sayang ayahnya, iaitu Ahmad Hakimi Hanafi,
seorang pembantu juruterbang yang menjadi mangsa korban dalam tragedi ini. Tambah memilukan, ibunya pula telah kehilangan suami. Bagaimana pula nasib dan masa depan Amarpal Singh? Alangkah gundah hatinya apabila seorang pelajar perubatan di mana kos pengajian selama ini telah ditanggung oleh ayahnya yang menjadi mangsa tragedi ini. Cuba fikirkan betapa leburnya hati seorang nenek, Jamilah Nuriah Abang Anwar dari Kuching, Sarawak, yang kehilangan 6 ahli keluarga tersayangnya. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Secara peribadi, saya merasai apa yang mereka alami apabila nenek tiri saya sendiri merupakan salah seorang daripada mangsa tersebut. Berkait insiden itu juga tambah memilukan. Dunia telah kehilangan sekumpulan pakar saintis yang terlibat dalam penyelidikan berkaitan AIDS dan HIV, sedang dalam perjalanan untuk menghadiri persidangan AIDS antarabangsa di Australia. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang tidak dapat saya utarakan di sini. Sebagai contoh, negara Belanda telah kehilangan sejumlah 192 rakyatnya dalam tragedi MH17. Jumlah ini sangat besar berdasarkan nisbah peratusan penduduk negaranya. Sebab itu, saya berpendirian bahawa pergolakan geopolitik ini tidak menguntungkan sesiapa. Ia hanya menyebabkan manusia semakin menderita apabila kehilangan orang tersayang dan dunia pula kehilangan insan-insan berwibawa. Justru pada keluarga mangsa tragedi MH17, usahlah merasa bimbang, kerana selagi jawapan belum ketemu, selagi itulah kita tidak berhenti mencari kebenarannya. Sesukar dan sepayah manapun keadilan yang dituntut pasti akan kita kembalikan kepada keluarga mangsa. Tuan Yang Bertuah, sesungguhnya juga, let us walk through this difficult time together. Marilah kita jalani tempo-tempo dan waktu-waktu yang payah ini bersama-sama, bersatu dalam kesedihan. Moga-moga Yang Maha Berkuasa memberi bantuan dan pencerahannya agar ada cahaya penyelesaian di hujung. Atas segalanya, sempena keberkatan dan hari-hari akhir Ramadan Al-Mubarak ini, banyakkanlah berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bantuan serta pertolongan dalam ikhtiar-ikhtiar kita mencari penyelesaian. Mengambil iktibar mafhum pengertian surah Al-Insyirah, pada setiap kesukaran itu pastinya ada hikmah-hikmah menanti yang telah ditetapkan oleh Maha Pencipta. Dalam segala kudrat manusia, kepada Allah kita membuat segala penyerahan dan mengembalikan segala urusan. Tuan Yang Bertuah, saya mohon bicara.